Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita cuma akan buat ulang kaji sahaja untuk sekadar mengingatkan kamu tentang cara untuk kamu membangunkan algoritma. Sebab saya rasa kita dah lama tinggal untuk yang ini. Sebenarnya kalau kamu buat kerja khusus, dia adalah salah satu untuk cara kamu buat ulang kaji. Tapi tak apa, kalau sekiranya kamu terlupa, tak apa, kita akan buat ulang kaji sikit. Okey, untuk hari ini saya akan buat ulang kaji tentang algoritma yang mana kamu akan belajar tentang yang pertama adalah struktur kawalan urutan. Kamu kena tahu perbezaan antara struktur kawalan urutan. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Di buku teks kamu ni ada dah ni. Okey, kena tahulah yang mana jenis-jenis struktur kawalan urutan. Kamu dah kena tahu apa yang macam mana if else, macam mana switch case. Jadi kamu kena tahu. Untuk buat ulang kaji, pastikan kamu ada dua perkara, iaitu yang pertama buku teks. Tak kisahlah buku teks digital ke ataupun buku teks yang fizikal ke, yang penting kamu ada buku teks, okey? Kemudian daripada buku teks ini, kamu kena ada satu perkara lagi, iaitu kamu kena fokus dan faham balik apa yang kamu dah belajar. Okey, ini yang saya kata tadi berkenaan dengan struktur kawalan. Kamu dah belajar kan hari tu struktur kawalan pilihan, struktur kawalan yang ada if else, switch case. Okey, kamu kena tahu struktur yang mana yang kita nak gunakan, apa beza dia. Okey, so yang ini kamu kena refresh balik lah. Tengok kat dalam buku teks kamu muka surat 20 something. Okey. Okey, yang ini saya akan buat berdasarkan soalan ini. Ada satu situasi, dia kata sebuah aplikasi yang boleh menerima dan menjumlahkan 5 nombor integer daripada pengguna dengan menggunakan struktur kawalan urutan. Bila dia kata struktur kawalan urutan, maksudnya dia memang ikut urutan. Dia ikut daripada atas ke bawah. Dia bukan pilihan. Kalau pilihan, ya kamu kena pilih dulu. Benar atau tidak apa semua. Ataupun kalau ya, ke mana dia pergi. Kalau tidak, ke mana dia pergi. Itu adalah struktur kawalan pilihan. Yang ada if, else ataupun switch case. Kena tengok yang mana satu. Kemudian kamu kena tahu juga, okey, dia kata ini seterusnya aplikasi menghasilkan output purata 5 nombor tersebut. Bila ada soalan begini, kamu kena tahu yang pertama adalah apa pemboleh ubah dia, apa pemala dia, kemudian apa struktur kawalan yang akan digunakan, apa input dan output dia. Okey, sebab itu yang dulu kamu pernah belajar tentang IPO. Input, Process, Output. IPO. Pernah ingat? Saya dah ajar dah dulu. Masa bersemuka, masa kita PDPR pun dah diajar. Okey. Yang pertama saya nak remind balik tentang pemboleh ubah dan pemalat. Kalau siapa yang terlupa, pemboleh ubah adalah satu benda atau input yang boleh diubah-ubah. Kalau pemala maksudnya dia tidak boleh diubah. Daripada awal diisytiharkan itu, nombor itu sebagai itu. Jadi sampai habis dia akan kekal itu tersebut. Contoh saya bagi, saya tak tahulah apa bendanya. Tapi contoh kalau dikatakan umur. Umur ada sama dengan 13. Dia dah umpukkan umur sama dengan 13. Jadi 13 dan umur itu adalah pemala. Selagi mana tak ada atau cara untuk ubahkan dia, jadi daripada mula sampai akhir, sekiranya dia panggil balik umur, dia akan appear sebagai 13. Itu pemboleh ubah. Tak ada itu adalah pemala. Sebab dia tak berubah, dia kekal.
Kalau pun boleh ubah, contohnya input umur sama dengan X. Jadi dekat bawah input masukkan X. Kamu pun masuk sendiri. Jadi itu kita panggil pemboleh ubah. Sebab boleh berubah. Mungkin Abang Amir masuk sebagai 5. Mungkin Audiana masuk sebagai 10. Mungkin Sofia masuk sebagai 7. Jadi dia boleh jadi pemboleh ubah. Okey? Saya dah explain tentang pemalar dan pemboleh ubah. Kemudian input proses output, iaitu aplikasi apa yang kita buat IPO tu, kena kenal pasti mana satu input, mana satu proses dan mana satu output. Di sini dia dah kata dah kat sini. Menerima dan menjumlahkan 5 nombor integer. Jadi inputnya adalah 5 nombor integer. Okey? Prosesnya adalah dia nak kira purata. Dan outputnya adalah nombor tersebut bila ditambah dan keluarlah purata. Okey, kamu kena tahu juga jenis-jenis data. Jangan lupa ya. Jenis data integer, jenis data boolean, jenis data apa lagi karakter, string digunakan untuk apa? Ingat balik. Sepatutnya benda itu dah ada dalam kepala. Bila saya mention je, okey dah tahu. Integer hanya nombor bulat sahaja. Dia tak ada titik. Kalau titik, nak gunakan titik kena guna apa? Float. Double. Okey. Kalau sekiranya huruf, kita guna karakter. CHAR, char. Ataupun kita gunakan string kalau ayatnya panjang. Kalau sekiranya untuk pilihan, betul salah, ya tidak, kena gunakan boolean. Ingat balik semua itu ya. Ini topik yang pertama. Okey, ini adalah kita panggil analisis IPO. Soalan PPTDR dulu saya pernah masukkan macam ni. Okey, ini adalah kamu kena tengoklah inputnya tadi yang saya kata pengguna masukkan nombor pertama. Nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat dan kelima. Nampak tak? Di sini adalah pemboleh ubah. Kenapa dia pemboleh ubah? Sebab nombor pertama tu boleh berubah macam-macam. Boleh jadi 3, boleh jadi 2, boleh jadi 10, boleh jadi 14. Sama juga dengan kedua, ketiga, keempat. Tetapi kalau sekiranya dia dah umpukkan nombor pertama sama dengan 10. Nombor kedua sama dengan 14. Jadi itu adalah pemalar. Okey, so inputnya adalah ini. Prosesnya adalah kira purata. Macam mana nak kira purata? Sama dengan nombor pertama, tambah nombor kedua, tambah semua sampai nombor kelima. Bahagikan dengan 5. Dan output adalah paparkan purata. Ini yang mana yang masih lagi confused. Okey, bila saya sebut analisis IPO, apa benda IPO tu tak pernah dengar? Bukan tak pernah dengar, mungkin kamu terlupa. IPO adalah input, proses, output. Okey, inilah rupa bentuk dia. Okey, next. Selepas dah ada itu, baru kamu bina carta alih. Tolong ingat semula bentuk-bentuk carta alih. Kalau mula dan tamat, macam mana bentuk dia? Kalau untuk input, output, macam mana bentuk dia? Dia bentuk ni, sengit-sengit sikit. Okey. Kemudian, kalau sekiranya dia proses, dia berbentuk segi 4, tepat. Bukan segi 4, sama. Kalau bersyarat, apa nak buat? Tanda diamond tu. Okey, kalau soalan ini dia turutan. Okey, jadi turutan diturut macam ni. Dia tak ada tanda diamond tu. Okey. Kemudian, ini adalah pseudocode ataupun kod pseudo. Janganlah lupa pula cara nak buat pseudocode. Kod dibuatnya soalan tu keluar. Kamu jangan buat-buat gelabah. Tiba-tiba pula bertukar nak menjadi halimunan sebabnya tak tahu nak buat pseudocode. Kamu kena bertenang, fikir semula macam mana buat pseudocode. Tadi kamu dah buat ini kan? Daripada sini kamu jadikan carta alih. Okey? Dari carta alih kamu jadikan pseudocode. Ini adalah pseudocode. Ada perkataan mula, ada perkataan tamat, ada input, ada proses output. Ambil mana semua ni? Ambil daripada ini, carta alih. Okey, dari carta alih baru buat pseudocode. Ni kalau dah lupalah. Okey. Ini adalah desk checking.
Mungkin kamu tak pernah dengar atau pernah dengar saya rasa, cuma mungkin kamu tak pernah guna. Dash checking ni biasanya kita akan guna untuk menguji input dan output berdasarkan pseudocode. Okey, ini adalah nombor. Nombor ni dekat sinilah kalau kamu tengok tadi. Nombor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Kemudian ini dia tulis kat sini. Ini adalah purata. Ini adalah input ataupun output. Ini nombor-nombor apa? Nombor setiap baris pseudocode ni. Saya pack balik. Okey, baris ini. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti ada tanya saya, cikgu boleh ke nak tak tulis benda ni? Boleh, tak ada masalah. Tak tulis pun tak apa. Ini hanya untuk nak berikan satu guideline. Okey, kita tahu ini baris keberapa. Okey, yang ini ingat saya tak jadi kesalahan kalau guna huruf kecil, tapi lebih baik menggunakan huruf besar. Okey, tak ada dosa besar, tak masuk neraka pun. Okey, cuma kamu kena kalau boleh digalakkan menggunakan huruf besar. Mula, input, proses, output dan tamat huruf besar. Okey. Dash checking ni, kita tengok yang ni, baris pertama. Baris pertama tadi mula. Okey, so tak ada apa-apa yang kita nak check. Okey, so tak ada apa-apa. Baris yang kedua. Baris yang kedua adalah input. Nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor kelima. Okey, kita input. Katakanlah kita input ini. Input je nombor. Nombor pertama 1, nombor kedua 2, nombor ketiga 3. Okey, sampai ke sini. Kenapa di sini puratanya tak ada? Kita tak check. Sebabnya tengok balik di sini. Kita baru input. Kita belum proses. Proses berada di mana? Di baris ketiga. Okey, baris ketiga ni baru dia keluar purata. Okey. Bila kita kat sini dia adalah input atau output. Tadi kita dah input ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini ada. Sepatutnya dia keluar kat sini. Okey. Baris ketiga baru dah proses purata. Jadi keluarlah purata. Baris keempat. Apa kandungan baris keempat? Output purata. Jadi output purata hanya purata sahaja dikeluarkan. 3. Okey. Kemudian baris yang kelima adalah tamat. Tamat tak ada apa-apalah. Okey, itu sahaja saya rasa untuk kita buat algoritma, tak banyak pun, cuma kena refresh balik lah. Okey, kemudian tentang ralat. Ralat ni pastikan kamu, ini saya dah buat senarai ni, semak senarai pemulih ubah, semak umpukan dia, semak ungkapan dia. Okey, tengok ralat. Ingat balik ralat ada berapa jenis? Ada 3. Fikir balik mana satu ralat logik, mana satu ralat masa larian. Okey, ada satu lagi ralat, cari. Okey? Ralat ini. Okey? So, kamu kena tengoklah, pandai bezakan. Okey? Dah, ini adalah penambahbaikan, tak ada apa pun sangat kalau kamu nak buatlah. Okey. Ini hanya sekadar penerangan. Dan ini adalah macam mana kita buat program. Saya tak suruh pun kamu buat program. Cuma saya hanya nak memberi kamu satu, kita panggil apa? Macam ulang kaji sambil-sambil buat kamu tahu apa. Okey? Inilah dia programnya. Okey, dah. Ini kita punya, apa kita panggil GUI. Okey, apa yang perlu dibuat. Okey, itu sahaja ulang kaji kita pada hari ini. Yang penting pastikan kamu ada buku teks. Tolong ingat balik, baca balik buku teks kamu ini dan juga nota-nota yang saya dah bagi. Tengok ini adalah latihan . Kalau ada kesempatan, buatlah latihan untuk yang sumatif ni. Kat sini pun ada ni, analisis IPO. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.